Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton. Pada dalam video ini, saya akan membentangkan iaitu video pembentangan jadual spesifikasi ujian di bawah kursus PIMK 3123 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam di bawah bimbingan Ustaz Zainal Abidin bin Cik Mod. Ahli kumpulan saya terdiri pada dua orang, iaitu yang pertama adalah saya, nama saya Muhammad Amirul Nasuha bin Ahmad Zain, dan rakan saya Nur Munirah binti Muhammad Izani, dan kami berdua akan membentangkan berkenaan pembinaan JSU ini. Ini adalah isi kandungan yang akan kami huraikan dalam video ini. Yang pertama adalah pengenalan, kedua adalah tujuan pembinaan jadual spesifikasi ujian, ketiga adalah langkah pembinaan jadual spesifikasi ujian, dan yang keempat adalah JSU yang telah kami bina berdasarkan tugasan yang kami dapat. Yang pertama adalah pengenalan. JSU ataupun sekatan bagi jadual spesifikasi ujian ialah sebuah jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan, iaitu konstruk yang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks dan pemberatan taburan aras kesukaran. JSU ini juga penting supaya murid dapat diuji dengan menggunakan soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran dan objektif pengajaran yang telah disampaikan oleh guru di dalam kelas. Dan juga JSU ini adalah penting bagi tujuan JSU ini akan dihuraikan selepas ini. Terusnya adalah skema penskoran juga perlu dibina supaya penskoran adalah setara dan memenuhi hasil pembelajaran ujian. Terusnya kita akan pindah kepada tujuan pembinaan jadual spesifikasi ujian. Baiklah, tujuan JSU dibina adalah yang pertama kerana dapat membina dan menyediakan soalan ujian secara lebih terancang dan sistematik. Sebab apa? Hal ini demikian kerana guru tidak perlu mengambil masa yang lama untuk berfikir semasa sedang bina item soalan kerana tajuk-tajuk yang dipilih telah dimasukkan ke dalam JSU mengikut aras yang ditetapkan. Ada 3 aras lah, sama ada rendah, sederhana ataupun tinggi. Okey, yang kedua adalah pembinaan JSU ni bertujuan untuk dapat membantu guru mengenal pasti kemahiran atau tajuk yang hendak diuji dalam item berdasarkan tahap kognitif yang dicadangkan dalam taksonomi Bloom. Okey, jadi ini adalah tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga ialah dapat mengelakkan ujian dibina secara sembarangan dan pengulangan tajuk yang sama dalam satu set soalan. Sebab apa? Kita dah tetapkan tajuk-tajuk yang tertentu dalam satu jadual JSU. Jadi tidak adalah soalan-soalan yang bertindan, soalan yang berulang kali ditanya dalam topik yang sama sebab kita ada pecahan-pecahan tajuk berdasarkan bidang tertentu. Okay, next slide. Tujuan pembinaan JSU yang keempat adalah JSU ni bertujuan untuk memberi panduan untuk membentuk format ujian, terutama sekali soalan subjektif jenis item respon terhad dan jenis item respon terbuka. Okey, format ujian ni maksudnya skema guru dapat menyediakan skema yang betul untuk murid. Sebab apa? Skema ni perlu terutama sekali untuk soalan yang subjektif sebab dia memerlukan jawapan yang terbuka daripada student. Jadi untuk memudahkan memberi markah nanti, guru perlu untuk bina skema yang tepat. Okey, seterusnya adalah tujuan JSU yang kelima bagi menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian yang digubal. Okey. Baik, seterusnya kita akan sambung kepada langkah-langkah pembinaan JSU di mana terdapat 4 langkah utama yang telah kami laksanakan di dalam pembinaan jadual spesifikasi ujian di bawah tugasan ini. Langkah pertama adalah mengkaji sukatan pelajaran, iaitu termasuklah SK ataupun standard kandungan. Yang kedua adalah standard pembelajaran dan standard prestasi dan lain-lain.
Ini juga kami akan mengambil kira tempoh masa yang telah murid belajar, sama ada ujian yang kami lakukan ini adalah berbentuk ujian pertengahan tahun ataupun ujian akhir tahun. Jadi bagi ujian yang awal tahun, kita perlu mengambil kira lah setakat mana murid ini telah tajuk-tajuk yang murid telah belajar, ataupun setakat mana yang murid-murid telah belajar bagi kami membina JSU untuk peperiksaan akhir tahun. Yang kedua, langkah kedua adalah menganalisis objektif pengajaran. Dan langkah ketiga, menentukan jenis soalan yang sesuai. Ini termasuklah sama ada kami akan memilih jenis-jenis soalan, sebagai contoh sama ada soalan objektif ataupun soalan subjektif, dan kami akan mengambil kira juga berapa jumlah soalan yang kami perlu lakukan, yang perlu kami masukkan dalam ujian tersebut, dan cara langkah-langkah pemarkahan. Dan yang langkah keempat ini, seperti yang saya telah jelaskan sebentar tadi, menentukan bilangan soalan sama ada berapa soalan dalam bahagian A, ada berapa soalan dalam bahagian B contohnya. Dan juga kami akan menetapkan cara-cara pemarkahan dan skema jawapan yang bersesuaian dengan soalan yang kami lakukan tadi, soalan yang kami bina tadi. Baik, kita akan sambung kepada jadual spesifikasi ujian yang telah kami bina, di mana kami telah bina jadual spesifikasi ujian bagi Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah yang terletak di Pontian, Johor bagi tahun 2022. Bagi kelas 4 Ibnu Khaldun ataupun bagi tahun 4. Okey, sebenarnya bagi tahun 2023. Tarikh ujian peperiksaan adalah pada 29 hari bulan 8 2023 untuk bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Dan ujian ataupun peperiksaan yang kami jalankan ini adalah ujian ataupun peperiksaan pertengahan tahun. Sedikit pengenalan juga, kami telah membina JSU ini, kami telah membahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian objektif dan bahagian subjektif yang merangkumi ke-7 bidang di dalam pendidikan Islam. Dan iaitu bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang akidah, bidang sirah, bidang adab, dan lagi satu adalah bidang jawi. Jadi 8 lah kami punya bidang yang kami masukkan dalam soalan ini. Bagi soalan objektif, kami telah meletakkan terdapat 10 soalan berbentuk soalan objektif yang merangkumi 7 bidang utama dalam pendidikan Islam, iaitu Al-Quran, hadis, akidah, sirah dan adab. Kita lihat pada bidang yang pertama, di bawahnya ada 2 tajuk. Yang pertama adalah surah Al-Qari'ah yang meliputi bagi soalan yang pertama di bawah aras kesukaran rendah, iaitu mengingat, dan soalan yang kedua iaitu dan soalan kedua di bawah aras kesukaran yang sederhana, iaitu mengaplikasi. Seterusnya adalah tajuk di bawah bidang Al-Quran, iaitu Qalqalah. Dalam tajuk ini kami hanya memasukkan satu soalan, iaitu soalan yang ketiga di bawah aras kesukaran sederhana, iaitu menganalisis. Bagi bidang hadis, kami telah masukkan 2 soalan di bawah tajuk memuliakan tetamu. Soalan yang keempat adalah aras sederhana, menganalisis, dan yang soalan yang kelima adalah aras tinggi, iaitu mencipta. Seterusnya adalah bidang akidah di bawah tajuk nifaq. Dalam tajuk nifaq ini juga kami telah menetapkan dua soalan, iaitu soalan 6 dan soalan 7. Manakala bagi soalan 6 adalah aras kesukaran yang rendah, iaitu memahami,
Dan bagi soalan yang ketujuh adalah aras kesukaran yang tinggi, iaitu menilai. Berpindah kepada bidang yang keempat, iaitu sirah, bidang sirah. Di bawah tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, kami letakkan satu soalan di bawah tajuk ini, iaitu di bawah aras kemahiran yang tinggi, iaitu menilai. Dan bagi tajuk yang kedua dalam bidang sirah ini adalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Soalan yang ke-9 di bawah aras kesukaran sederhana. Dan yang terakhir, soalan yang terakhir bagi bahagian objektif, bahagian A iaitu objektif adalah di bawah bidang adab. Topiknya adalah jiran sepakat membawa berkat, iaitu aras kesukaran yang tinggi, iaitu mencipta. Dan setakat ini itu sahaja yang 10 soalan di bawah bahagian objektif yang telah kami tetapkan. Seterusnya berpindah kepada bahagian subjektif. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada JSU soalan subjektif. Okey, yang pertama, bidang yang saya bina, bidang yang letak dalam JSU ni adalah bidang Al-Quran, iaitu kita menguji tentang bacaan mim sakinah kan. Seperti yang kita tahu, bacaan mim sakinah ada 3. Jadi kita letakkan pada soalan 11 hingga 15. Jadi 5 soalan berkenaan tajwid. Okey, baiklah. Seterusnya, untuk bidang akidah, kita masukkan tajuk Agung dan Mulianya Tuhanku, dan pada aras ini kita letakkan pada aras sederhana, iaitu menganalisis. Jadi murid perlu jawab dengan betul lah, sebab dia menguji minda belajar. Okey, seterusnya untuk bidang ibadah, tajuk yang dipilih adalah Mari Bersuci. Sama juga pada aras yang sederhana, soalan yang ke-17 pada aras yang sederhana, iaitu menganalisis. Okey. Seterusnya soalan subjektif tentang bidang adab yang bertajuk Tutuplah Auratmu. Yang ni hanyalah 2 soalan, iaitu pada aras rendah dan aras sederhana. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali tentang bidang jawi, iaitu tajuk Traveller Ilmu. Tajuk Traveller Ilmu ni sebenarnya adalah pinjaman bahasa Inggeris. Jadi murid perlu tahulah cara mengeja, menukarkan rumi kepada jawi dalam pinjaman bahasa Inggeris. Jadi soalan ni adalah soalan pada aras yang tinggi, iaitu soalan mencipta. Okey, jadi selesai untuk 10 soalan subjektif, 10 soalan subjektif dan 10 soalan objektif yang telah kita bina. Dan pada akhir sekali dalam jadual spesifikasi ujian ni, pada hujung sekali kita perlu letaklah nama penulis, nama pembina soalan ni. Okay. Seperti yang kami tulis di bawah tu, disediakan oleh Muhammad Amirul Nasuha bin Ahmad Zain dan Nur Munirah binti Muhammad Izani. Jadi ini adalah GSU yang sebenar yang akan kita bina di sekolah nanti, sebab perkara ni memang kita akan bawa sampai ke sekolah, sampai kita menjadi tenaga pengajar yang sebenar. Jadi amat penting kepada kita sebagai bakal guru untuk tahu dan menguasai tajuk JSU ni, sebab kita akan guna pakai untuk sepanjang tempoh perkhidmatan kita sebagai seorang guru di sekolah nanti. Dan saya rasa itu sahaja pembentangan daripada kami. Saya Nur Munirah dan Amirul Nasuha mengundur diri. Sekian, terima kasih.